Assalamualaikum semua. Salam PKPB. Hari ni saya PKP masih ada, dan tak habis lagi. Tengok kita pun semua rambut dah panjang, misai dah panjang, kedai gunting pun tak boleh buka. Tu dia, habis semua panjang. Hari ni kita nak buat satu projek. Kita nak buat ketupat palas. Ketupat palas macam mak kita buat, macam mana dia buat, macam tu kita nak try buat, tengok macam mana. Tapi memang tidak tahu kita nak buat. Tapi untuk tahun ni kita tak tahu sama ada jadi ataupun tak jadi ketupat palas tu, sama ada jadi ketupat jantan ke ataupun ketupat betina. Kalau di Penang ni orang kata ketupat, kalau ketupat jantan tu jadilah, kalau ketupat betina tu tak jadi. So kita nak buat ketupat jantan lah kalau boleh, bagi elok, bagi jadi. So jom kita pergi tengok, ada sikit lagi bahan-bahan yang tak ada. Kita nak cukupkan bahan-bahan tu. Lah ni tinggal daun pandan saja. Yang lain semua dah ada, daun palas semua dah ada. Kita nak pergi beli daun pandan, lepas tu balik kita nak buat. Jom lah kita pergi cari dekat market ke, tengok kat mana yang ada daun pandan saja. Kita nak pergi wangi sikit. Ni macam mana cara kita nak buka daun dan kita nak jadikan dia macam ni lah. Kita buka daun, daun palas yang kita nak buat ketupat tu. Kita buka memanjang, kita buka dulu macam ni. Kita buka macam ni. Kita buka, ni kita susun di atas dan kita lipat sampai jadi macam ni lah. Buka. Ni saya tunjuk cara dia macam mana. Macam ni kita lipat, susun. Lepas tu kita lipat macam ni lah. Lipat 3 kali. Lipat dan lipat. Jadi macam tu. Lepas tu kita ikat lah dengan daun palas macam ni juga. So jadi macam ni, baru kita esok kita buat ketupat. Baru kita ni lah, kita nak balut dia senang sikit lah. Dia ada banyak cara untuk buat ni. Macam setengah orang tu dia buat bentuk ketupat. Ni belen-belen lama bentuk ketupat macam ni. Ada yang buat bentuk ketupat macam ni. Bentuk ketupat macam ni susah sikit. Kita nak buka balik, kita nak balut. So macam ni lah kita punya cara. Family kita memang balut. Kita buka daun macam ni dulu. Bila kita dah dapat macam ni, dah dapat macam ni, maknanya dah siap lah. Kita dah buka daun siap lah. Yang daun di tengah-tengah tu kita buang. Yang tu daun yang tengah-tengah tu dia keras, dia tak boleh nak balut ketupat sebab dia senang pecah. Kita terus sediakan bahan-bahan untuk tanak pulut dan sebagainya. So ni bahan-bahan dia. Assalamualaikum. Kita nak teruskan cabaran kita dengan buat ketupat palas. Dua jenis ketupat palas yang kita buat. Satu ketupat palas jagung dan satu lagi biasa, tak ada apa kosong. Bahan-bahan yang kita perlu ada untuk buat ketupat palas, beras pulut. Ni saya gunakan pulut susu 2 kilo. 2 kilo pulut susu, 3 helai daun pandan. Kita nak bagi wangi sikit untuk ketupat kita yang kita buat ni. Lepas tu sedikit garam. Dan yang ni santan. Santan memang dia punya ni lah, bahan utama dia juga lah. Kena ada santan, baru kita boleh buat lah. Santan ni dalam 1 kilo RM12 macam tu lah. Lebih kurang 4 biji nyok santan ni. Semua bahan-bahan ni nanti kita akan tanak sekali lah. Tanak separuh masak lah. So saya akan tunjuk step by step lah. Senang saja, siapa pun boleh buat. Kita buat cabaran ni selalu saya buat setahun sekali. Untuk tahun ni kita tengok lah sama ada jadi ataupun tak jadilah cabaran ni. Kita cuba try tengok lah. Kita try buat tengok dua jenis ketupat jagung dengan ketupat kosong biasa macam tu lah. Itu saja bahan-bahan dia. Nanti kita akan tunjuk macam mana nak tanak dan sampai tahap mana pulut tu masak yang kita boleh sejukkan dan balut dan sampai dah siap lah macam tu lah. Untuk tahun ni kita nak tengok sama ada ketupat kita jadi ketupat jantan ataupun ketupat betina. Kita try tengok lah, harap jadi ketupat jantan lah. Ni kita punya pulut lah. Pulut dengan santan, daun pandan. Kita campur sekali, lepas tu kita tanak lah. Kita nak tanak, kita kena ada ni lah, satu kayu macam ni. Kayu macam ni, baru kita boleh tanak lah. Kita kacau sampai dia kering. Lepas tu dia dekat separuh masak, dia tak boleh bagi masak. Separuh masak, lepas tu kita letak garam. Lepas tu angkat, kita biar sejuk, baru kita balut lah. Kita tengok macam mana dia jadi ni.
Kita bubur ayam pun lebih kurang 1 inci macam tu daripada pulut lah. Kita tanak macam ni macam saya punya santan ni beku lagi ni. Dia susah sikit nak apa, nak cayak. Hari dah cayak okey lah ni. Tanak pelan-pelan, api perlahan je. Api kecil ya, sampai separuh masak, bukan bagi masak. Kalau masak dia tak boleh ni, dia kena separuh masak sebab nanti kita nak rebus ni ketupat tu. Ni je, tunggu sampai dia kering sikit, kita tengok dia kering macam mana. Kita masukkan garam 1 sudu cukup lah. Saya takut mesti 1 sudu lebih sikit lah sebab 2 kilo cukup lah. Pulut ni pun dah separuh masak dah. Kita boleh ni lah, kita boleh tutup api, kita boleh angkat lah separuh. Nanti lagi separuh kita buat isi jagung. Isi jagung yang kita ni tadi lah, yang kita dah buang punya batang lah. Nanti kita buat separuh jagung, separuh ni lah. Ini isi jagung ni. Ni jagung yang kita nak ni lah. Jagung yang kita nak masukkan untuk ketupat jagung lah. Ni 3 biji jagung yang saya masukkan. Separuh untuk ketupat kosong, separuh ni untuk ketupat jagung. Saya pakai 3 biji jagung, jadi banyak jagung sikit. So, bila dah masuk macam ni, kita kacau yang separuh tadi, kacau sebab bagi dia sekata jagung untuk ketupat jagung. Ni kita punya ketupat tadi kita bahagi dua. Yang ni pulut kosong. Ni lah pulut kosong saja, kita nak buat ketupat biasa yang tak ada apa. Yang ni ketupat jagung yang kita akan balut lagi lah. So dia meriah kita punya ketupat. Dua kita bagi sekilo. Kita bagi dua. Bila kita dah dapat macam ni, kita ke next step. Kita nak balut ketupat pula lah. Untuk kita balut ketupat, yang kita buat, yang kita tanak, kita kena ada plastik glove. Yang ni daun palas yang kita ni lah, kita buat hari tu bentuk ketul-ketul tu, yang kita buka hari tu. Ni ketupat yang saya dah balut dah tadi. Sikit lagi saya tunjuk cara-cara macam mana kita nak balut kan. Kita kena ada yaks satu ni, plier untuk kita tarik dia punya kepala ni, ketupat ni. Ni plier. Kita tarik, kita boleh tarik dengan tangan, tak perlu ada plier lah. Lepas tu kain tola untuk kita lap tangan. So itu sajalah bahan-bahan dia. Tengok macam mana cara-cara nak balut ketupat. Ni daun palas. Kita buat, mula-mula kita buat kelongsong dia dulu. Mudah kan, kita buat kelongsong segitiga macam tu. Ni kita ambil plastik glove ni, kita pegang pulut, masukkan sedikit demi sedikit daripada hujung-hujung sampai ke ni lah. Sampai dia penuh lah, kita isi sikit demi sedikit sampai penuh. Isi sampai penuh dan kelongsong yang kita buat tu. Make sure dia masuk semua ruang yang ada lah, daripada hujung sampai ke ni lah, sampai penuh lah. Ini sampai penuh dulu. Dia semua. Dah penuh macam ni, kita lipat, tutup dia punya yang ni. Lepas tu kita pusing macam ni. Kita pusing macam ni. Ni kita tutup macam ni. Ni balon lebih ni kita buang. Balon yang lebih tu. Kita tutup lah macam ni. Yang hujung ni make sure dia kena jadi tajam dan tutup. Bila kita rebus dia air tak masuk lah ni. Dia tak terbuka. So lepas jadi macam ni, kita boleh ikat terus. Kita boleh ikat. Kita simpul je. Simpul ni. Kalau kita tak larat tarik dengan tangan, kita tarik dengan plier sebab licin semua. So jadilah ketupat kita macam ni lah. Tengok dia punya bentuk macam ni. Senang je, boleh tengok 2-3 kali ulang. Lepas tu kita buat sampai habis lah. Macam ni, simple lah. Kita punya ketupat. Yang ni ketupat jantan lah. Ni kita punya ketupat jagung dah habis balut. Tinggal ketupat kosong lagi, baru balut 3 biji. Nanti kita cuba habiskan. Ni dalam sekilo adalah bahagi dua. Ketupat jagung, kita punya ketupat. Ini ketupat jagung. Ni lepas buat nanti kita simpan dalam freezer, boleh simpan lama. Kita nak makan, kita rebus je. Final untuk ni habis dah, last sekali, tinggal sebiji je lah. Kita buat daun kapak.
dua lay sekali balut. Ada yang ni ikat dia. Ini ketupat biasa sekilo, ketupat jagung sekilo. Okey, tarik je. Okey, final last sekali. Ni yang last tadi sekali habis dah. So maknanya yang biasa kita dapat sekilo. Yang ini yang jagungnya pun sekilo. So 2 kilo. Siap, settle. Okay, boleh buang, daun pandan boleh buang. Ni dia kita punya ketupat. Yang ni ketupat jagung. Yang ni ketupat biasa kosong. Dia punya hasil sekilo jagung, sekilo biasa. Siap dah. Kita boleh simpan dalam peti air. Kalau nak makan, bawa keluar. Bila dah siap macam ni, kita ke next step untuk rebus pula. Untuk kita rebus ketupat tu, kita ada balen-balen daun yang kita buka hari tu. Yang lebih-lebih kita potong-potong macam ni, kita susun-susun di bawah macam ni lah. Kita susun macam ni untuk buat pelapik dah. Kita just guna periuk nasi je, senang. Periuk nasi ni elektrik ni, dia kelebihan dia bila kita rebus dia dalam ni, dia punya lemak-lemak tu tak hilang daripada kita kukuh. Bila kita kukuh, minyak-minyak yang dalam ni dia akan ni minyak-minyak yang dalam ketupat ni dia akan turun bila kita kukuh. Tu better kita guna periuk nasi lah. Periuk nasi ni dia sama macam periuk yang kita tak nak guna kayu api apa semua tu lah. Beza dengan ni lah, dengan periuk kukuh. Dia punya lagi sedap periuk nasi ni lah. Senang, semua boleh buat dalam ni. So ini ketupat kita lah. Kemarin kita susun sampai penuh je. Okey, kita dah susun habis semua. Kita isikan ayak sampai ni lah. Sama parah dengan kita punya ketupat lah. Kita isi sama parah. Lepas tu kita tutup. Macam masak nasi. Tunggu sampai dia kering, ketupat tu dah boleh masak. Lepas tu kita dah boleh makan lah. Bila kita nak perangat balik, bila kita nak perangat, kita just on saja. Dia sentiasa panas. So kita boleh makan banyak kali lah. Kita tengok apa hasil lah tu dia. Kita punya ketupat pun dah masak lah. So maknanya kita boleh ni lah, makan lah. Ayak pun dah kering semua. Kita boleh makan lah, masak elok lah. Masak elok lah. So boleh ni lah, makan. Ini dia hasil ketupat kosong kita dengan ketupat jagung kita. Ketupat jagung dengan ketupat kosong. Ni kita punya boleh dihidangkan dengan rendang. Ni rendang ayam yang kita buat tadi.